Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang dihormati Sahibu Fadilah Tuan Imam, yang dihormati Sahibu Fadilah Tuan Nazir, ahli-ahli Jawatankuasa Masjid, yang berbahagia kaum muslimin dan muslimat, tuan-tuan perempuan yang saya kasihi sekalian. Kita telah tiba pada ayat yang ke-58 daripada surah Al-Kahfi. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Law yu'akhidhukum bima kasabu la'ajjala lakumul 'adzab. Bal lakum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Maksudnya, dan Tuhanmu Maha Pengampun, lagi melimpah-limpah rahmatnya. Pada bahagian ini kita telah bincang pada kuliah bulan yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sifat pemurahnya, sifat keampunannya melalui ayat ini, meskipun ayat sebelumnya telah menunjukkan kemurkaan Allah dan balasan Allah bagi golongan yang menyimpang, yakni golongan yang telah mengisytiharkan dan menentang bersungguh-sungguh terhadap agama Allah. Walaupun demikian, sekiranya mereka itu masuk Islam dan ataupun melakukan dosa-dosa besar, kembali minta ampun, nescaya akan diberi rahmat keampunan dan kebaikan yang luas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Inna Allaha dzu rahmah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai rahmat yang bukan sekadar untuk bukan Islam. Rahmat ini akan dilebihkan lagi lah kepada yang sudah pun mengaku beriman, kerana mereka sanggup berkorban, mengenepikan kehendak nafsu, mereka beriman tanpa ada kepentingan duniawi. Maka bagi orang beriman, rahmat Allah akan dilebihkan. Apakah orang yang tidak beriman tidak mendapat rahmat? Mereka juga dapat rahmat dalam bentuk rezeki, kesenangan hidup, tetapi rahmat yang lebih tidaklah diberi kepada mereka. Apakah rahmat paling tinggi? Ada dua bahagian. Yang pertama ialah keredaan Allah. Yang kedua ialah rahmat dalam bentuk akan dipanjangkan rahmat di atas dunia, dipanjangkan lagi rahmat di akhirat. Sebagaimana kita bincang tentang nama Allah Ar-Rahim. Itulah rahmat Allah bagi orang Islam di alam akhirat. Seterusnya dalam ayat ini, jika ia mahu menyeksa mereka di dunia disebabkan apa yang mereka telah usahakan, tentulah ia akan menyegerakan azab itu menimpa mereka. Tetapi ia, yakni Allah, tidaklah berbuat demikian. Antara rahmat Allah ialah walaupun orang tak beriman tu berlawan dengan Allah, tidaklah dimusnahkan mereka itu sekaligus. Diberi azab kepada mereka secara berperingkat-berperingkat.
Kalau ikut logik akal fikiran kita, dengan orang menentang Islam, buat macam-macam kezaliman, apa salahnya datang suara dari langit, pekikan malaikat menyebut, jangan lawan Allah. Ini azab daripada Allah. Ini azab daripada Allah. 4 kalimah cukup. Ataupun satu gemaan suara Allah. Dengan suara begini, orang akan nampak Allah tu ada. Suara itu datang daripada kuasa Allah. Tetapi tak dibuat begitu. Orang yang fikir dia akan masuk Islam. Orang yang fikir dia akan tinggal benda kejahatan, dia kata benda ni bukan jadi sendiri, malam petaka ini. Ada satu kuasa Tuhan yang atur. Antara orang yang menentang Islam di dunia barat ialah seorang ahli parlimen daripada negara, seingat saya negara Belanda. Saya tak ingat namanya. Dia kata saya baru tonton dan 3 hari sudah. Dia kata dia cukup benci Islam. Dia kata dia tengok orang Islam semayang nampak lain, pakai tutup aurat nampak lain, makan ada pantang. Jadi dia kata dia tak suka ni menyekat kebebasan hidup. Dan dia bimbang selaku ahli parlimen, gaya hidup orang Islam ni boleh mempengaruhi orang lain pula di Belanda. Jadi atas usaha untuk menyekat, dia buat macam-macam fitnah. Dia tulis buku dan ucapan parlimen, patut dia sentuh bab ekonomi, dia sentuh bab kena hati-hati pada orang Islam. Dan kita hendaklah ada cita-cita untuk buang terus Islam dari negara Belanda ni. Jadi cetusan cakap-cakap dia ni menyebabkan ahli parlimen lain yang berpegang pada hak asasi marah. Orang Islam pun marah kerana dia ni pelampau. Dan dia berbangga dengan benda jahat dia buat. Dan dia sebut dalam 3 hari yang sudah saya tengok, dia dicuba cari benda tak betul dalam Quran. Sehingga kalau dia buka pada surah ke-13 ayat 24. Ayat tu menyentuh orang yang berlawan dengan Islam ini bukan mata mereka buta. Bukan telinga mereka tak dengar. Tetapi hati mereka lah yang tertutup kerana mereka pilih untuk tutup hati nurani. Patut dengan hati lah fikir mereka ni tak ganggu pun. Orang Islam ni tak ganggu. Mereka amal ibadat sebagaimana ibadat agama lain. Kalau fikir sampai hati nurani, tak akanlah melakukan kezaliman. Akhirnya ayat ni macam pukul diri dia. Dia jadi terfikir ayat ni. Akhirnya dia memilih untuk masuk Islam. Kalau ikut cara tuan-tuan, ni contoh sampel yang patut Allah Ta'ala musnah terus. Ada orang yang Tuhan musnah terus. Tetapi kerana dia ambil ke Al-Quran tu, dia hentikan sekejap kezaliman tu. Patutnya Al-Quran tu dia bakar, Quran dia pijak, tapi dia diam sekejap, dia fikir, menyebabkan datanglah suntikan hidayah. Banyak lagi kejadian yang lebih teruk daripada dia ni. Bunuh orang Islam, sebarkan kempen untuk perangi, usir orang Islam. Tapi kenapa tak semua orang itu dimusnahkan Allah? Disebabkan dalil ayat 58. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh buat. Dan ini telah pun dilakukan kepada umat-umat sebelum ini. Dia boleh menyegerakan azab menimpa mereka, tetapi dia tidak mahu buat. Bahkan ditentukan bagi mereka suatu masa yang mereka tidak sekali-kali akan dapat sebarang tempat perlindungan yang lain daripadanya, iaitu bila masa kehancuran dah tiba dalam 2 bentuk berdasarkan ayat yang kita bincang sebelum ini, iaitu sama ada azab secara tempat tertentu, dan yang kedua sudah pastilah datang kematian yang mendadak. Tiada siapa boleh sambung hayat, beri bantuan, beri perlindungan. Malang sekali dalam dunia Islam pun ada orang mencabar kerahmatan Allah. Benda ni bukan jauh, bermain di sekitar kita. Kenapalah dunia Melayu ni tak sunyi dengan benda-benda ni? Lepas dah belajar di sekolah, dengar khutbah, semayang elok, faham akidah, jangan gadai. Akidah, jangan calarkan. Bila kita tengok dalam cerita mentega tebang yang hangat diperkatakan sekarang, majoriti pelakunya Muslim. Watak utama budak perempuan nama Aisyah, ada keluarga, boleh discuss dalam tu. Bab nak makan babi, bab ajaran Islam ni nampak payah,
Agama lain nampak mudah. Ayah ni Muslim sebut, wahai anak, maksudnya begitulah. Kamu dah besar, kamu dah buat research, nak pilih agama terbaik, silalah. Kalau kamu asal bukan Islam, silalah. Ni bukan Cina sebut, orang kita. Benda-benda ni bukan boleh usik, bukan boleh main-main. Tak jadi apa-apa, tapi di sisi Allah tersimpannya kemurkaan. Disimpannya ketidakredaan. Dalam pada itu ada ustaz pula setuju saya naik pening. Ngaji akidah tak betul-betul kot. Dia kata apa yang kata hina Islam. Ini menunjukkan seorang ayah yang baik. Dia pandai pujuk, pandai cakap anak dia, diplomasi anak, nak pilih agama apa, pilih. Kalau tak mau Islam pun agama lain, silalah. Maksudnya asal kamu jadi anak baik, kamu duduk dengan ayah, kamu belajar elok, bab tu agama-agama lah. Cuma jangan lupa kamu tu anak ayah, jangan lupa tanggungjawab sebagai pelajar. Kepahaman macam ni bukan kepahaman akidah. Agama ni bukan untuk semayang sahaja, agama adalah cara hidup. Bukan nanti orang minta, marilah melakukan zina, marilah minum arak, halalkan apa yang diharamkan Allah. Babak-babak begini pun adalah kemungkaran yang nyata. Kalau sang ustaz pun bela, apatah lagi orang biasa. Benda-benda inilah yang akan masuk dalam minda. Akhirnya agama ni dah jadi mainan. Tak mustahil satu hari nanti azab datang mendadak. Orang yang beriman pun akan kena tempiasnya. Wal'iyadzubillah. Sekiranya kemungkaran terus dibiarkan. Manakala ayat 59 Allah Ta'ala menyebut tentang tempat-tempat yang telah dimusnahkan. Wa tilkal qura ahlaknakum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Dan penduduk negeri-negeri yang derhaka itu. Dalam kita memahami makna ayat Quranul Karim, tidak cukup dengan bahasa Arab. Orang Arab, mereka kadang salah tentang perkara ini. Mereka kata kami orang Arab sangat kenal Quran. Betul? Bila mereka baca, mereka tak perlu macam kita bincang lanjut. Kalimah tu dah boleh faham bagi lazim orang Arab. Tetapi mereka tertinggal dalam satu kaedah. Bahasa Arab sebagai penolong. Yang lebih berguna ialah hadis, Quran dan pandangan yang muktabah. Kalau tak reti bahasa Arab tak apa lagi, tapi jangan sampai tak reti hadis. Tak reti ilmu agama. Betul orang Arab ada jadi Kristian, ada jadi liberal, ada jadi penentang kuat agama walaupun nampak beragama. Kerana mereka memandang Arab itu dah mulia, Arab dah cukup, bahasa mereka dah utama. Misalnya pahaman yang sesat, mereka kata Allah ada jantina. Bukan kami sebut, Quran sendiri sebut. La ilaha illa hu. Tidak ada Tuhan melainkan dia, hu. Hu dalam kaedah bahasa Arab dipanggil dengan istilah dhamir. Macam tuan-tuan belajar English, he, she, we, our, dia panggil kata ganti. Bahasa Arab pun huwa, huma, hum, anta, anti, unta tak termasuk. Ini dipanggil kata ganti. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Huwa adalah sama makna dengan he. Hadirin tuan-tuan, kita baca Bible dan juga translation in English tentang Quran, dia akan letak he, dia tak letak she. Kerana dari segi dia panggil asal terjemahan, memang makna dia adalah untuk lelaki. Tetapi kita kena ambil ilmu akidah. Kaedah ilmu akidah sebut Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Jadi kita peguh cantumkan ilmu akidah kepada ilmu bahasa Arab. Memang didahulukan kalimah menunjuk lelaki berbanding perempuan. Kalau pergi letak la ilaha illa hiya, tidak ada Tuhan melainkan dia untuk perempuan, memang jadi perempuan. Memang diutamakan kalimah lelaki, tetapi mafhumnya juga adalah untuk perempuan bagi maksud yang lain. Pengertian contoh hadis Nabi. Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ada kewajipan bagi setiap muslim. Muslim siapa? Tuan-tuan saya.
Maknanya puan-puan tak perlu datang untuk ilmu, sebab Nabi kata laki. Tapi masuk Muslim di sini include, termasuklah wanita. Didahulukan orang lelaki. Orang lelaki kena jadi contoh. Ketua keluarga jadi contoh. Pemimpin kebanyakan lelaki jadi contoh. Tetapi dalam ayat yang merujuk dalam Quran tentang Allah, sekadar bahasa sahaja macam lelaki, tapi bukan lelaki. Tapi inilah yang didendangkan. Dalam ayat 59, Allah Ta'ala menyebut tentang Al-Qura. Terjemahan yang sempit akan menterjemahkan dan penduduk kampung-kampung. Kerana Qura adalah kata jamak daripada Qaryah. Dan ini menjadi sebahagian daripada kalimah dalam ilmu fiqh. Hendaklah ahli Qaryah datang masjid. Mereka ni wajib hadir Jumaat di tempat itu. Asal Qaryah ni kampung. Kan dulu bukan ada bandar besar. Kampung tu dah ramai orang. Kampung pun dah ibarat tempat yang membangun. Dulu kampung lah banyak berbanding pekan-pekan, berbanding bandar-bandar. Di dalam Al-Quran, maksud kampung ialah tempat yang dihimpunkan orang di situ. Walaupun tak ada kemajuan sangat. Quran tak sebut banyak. Ada ayat sebut Madinah. Madinah ada zaman dulu, tapi tak macam hari ni. Ini boleh tak kita sebut di sini kampung, walaupun orang tak ramai? Kita tak akan guna istilah, kita akan sebut bandar, pekan. Kampung ni memang rujuk kampung kita. Yang memang tak ada kedai runcit, yang tak ada taman. Ini istilah dah berbeza. Kenapa Al-Quran mendahulukan qura asalnya? Kerana himpunan rumah-rumah. Dan di situlah dijalankan aktiviti kehidupan. Dan kenapa dalam tafsir Pimpinan Rahman yang saya baca dan kita bincang ini, diterjemahkan terus dan penduduk negeri-negeri. Negeri beza tak dengan kampung? Beza. Tetapi mencapai maksud yang sama. Pertempatan manusia mengikut zaman. Kenapa Quran tak sebut di sini? Itulah bandar-bandar. Sekali lagi saya ulang, kerana bandar tak banyak di zaman itu. Walaupun penduduk kampung, mereka dah terkenal berlawan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tak tuan-tuan? Maksud istilah ni tak boleh kita rigid, tak boleh kita jumut. Rupanya Quran ni marah penduduk kampung, bandar tak apa, buat apa pun tak apa. Itu terjemahan yang bergantung dengan bahasa Arab semata-mata. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan kaedah Imam As-Suyuti, bahawa pentafsiran Quran hendaklah dinyatakan mengikut peredaran zaman. Dan juga janganlah sampai tak diukur pada zaman yang silam. Dan penduduk negeri-negeri yang derhaka itu kami telah binasakan tak kala mereka melakukan kezaliman. Dan kami telah tetapkan suatu masa yang tertentu pula bagi kebinasaan mereka, iaitu pihak yang lain. Pada zaman dulu, walaupun Allah Ta'ala musnahkan satu negeri sekaligus, ada juga negeri lain yang rehat dulu. Negeri lain duk senyum, duk minum arak, buat kemukaran. Mereka kata kami tak ada hal pun, makna kami benar. Tak, tunggu masa hancur juga. Seorang pun takkan dilepaskan siri demi siri. Alhamdulillah, peluang yang Allah Ta'ala bagi pada saya, muslimin dan muslimat, paling kurang kita pergi Mekah. Bila kita pergi Mekah, kalau duit ada lebih sikit, kita ambil driver yang bawa ke Madain Saleh. Madain Saleh ni lebih kurang daripada Madinah 500 km. Kita pergi pula di utara Saudi tu, pergi sampai ke sepadan, dah dekat sepadan Jordan. Madain Saleh ni tempat kaum Nabi Saleh. Ada kesan-kesan sejarah. Kalau kita nak pergi Turki, kena belanja lain. Nak pergi Mesir, boleh juga tengok piramid, belanja lain. Kali tuan-tuan dah alang-alang kita pergi umrah, pergi haji, bolehkah kita bincang dengan trip tertentu, minta tolong bawa, kami bagi duit, kita pergi tengok tempat-tempat ni. Berbanding kita nak pergi Korea, nak pergi Bandung, boleh tuan-tuan kita dah bincang. Tapi agak indah kita pergi tempat-tempat ini. Bukan indah suasana, pergi tu tempat panas. Bukan ada pantai. Tapi kita pergi tengok indah dari segi menambahkan iman kita. Sebab itulah Al-Quran menyebut fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Mengembaralah, travellah di atas muka bumi ini
dan tengoklah tempat-tempat yang kami telah musnahkan, iaitu tempat-tempat orang yang telah mendustakan kami, iaitu mendustakan Islam. Maksud ayat 59, kaum dulu seorang pun ataupun kelompok mereka tak akan dilepas. Persoalan tuan-tuan, kenapa yang umat Nabi Muhammad agak terlepas? Kita tengok dia berlawan dengan Allah, mulut celupa, hina Quran, betul-betul kita tengok sakit hati. Tapi dia agak terlepas buat masa sekarang kerana disabitkan doa dengan doa Nabi. Nabi pernah minta tangguh, janganlah dimusnah sekaligus. Umat yang terdahulu, para Nabi hanya bercakap isu akidah, sikit je bab syariat. Maksudnya kalau dah masuk Islam, sembahyang, puasa je. Zakat tak ada zaman dulu. Puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Adalah kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan bagi golongan sebelum kamu. Inilah syariat untuk zaman dulu, termasuk juga syariat haji. Haji pun sebenarnya tak semua Nabi sampaikan syariat tersebut pada kaum masing-masing. Artinya para Nabi lebih cakap, marilah masuk Islam, kenal Tuhan yang satu, dan ajar sembahyang, ajar puasa, perkara fiqh, ibadat, kecil-kecil je. Tetapi mereka tetap ditentang. Mana ajak benda simple je. Daripada semua berhala, sembahlah Tuhan yang tak sama dengan makhluk. Itu je. Tapi mereka berlawan habis-habisan. Kata Nabi SAW, antara orang, ada dua orang antara yang banyak-banyak kena seksa, dua orang inilah yang akan didahulukan seksaan yang mendadak dahsyat. Yang berlawan dengan Islam hari ini pun akan kena seksaan yang dahsyat. Tapi Nabi kata, antara yang dahsyat dimulakan dua orang. Yang pertama ialah di zaman Nabi Saleh AS, bila Nabi Saleh kata Allah Ta'ala hantar keagungannya menerusi seekor unta ni. Unta ni amanah Allah. Tak kalau kamu tak ada sumber minuman, tak ada bekalan air, boleh minum daripada unta ni. Tuhan hantar, tapi berimanlah dengan Allah yang hantar unta ni. Tapi dengan syarat jangan ambil buat balik. Dengan syarat hormatilah kiriman Allah, rezeki Allah ni. Mereka ketawa, mereka kata betul ke daripada Allah. Jangan-jangan dia pergi ambil pada masa buat mari sini. Itu saya tambahlah. Maksudnya pergi ambil tempat lain buat mari sini, buat sakas pula. Akhirnya ada seorang lelaki. Dahlah lawan perli Nabi Saleh. Dia ni pada kaum Thamud, malam hari tu dialah pergi sembelih. Punya khianat. Nabi Saleh memang sedih orang tak beriman. Tapi lagi sedih dia kata, khianat amanah Allah ni. Sedih dia kerana ni akan menyebabkan azab akan turun segera. Kalau takat lawan aku tak apa lagi, tapi lawan barang amanah. Tak reti nak amanah, tak reti nak respect. Akhirnya laki ni lah akan dapat azab segera. Seorang lagi Nabi sebut, ialah seseorang nanti yang akan bunuh keturunanku. Maka ulama kata itulah pembunuh kepada Nabi sebut benda ni, dua orang yang paling dahsyat tu kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi kata yang pertama tadi daripada kaum Thamud. Seorang lagi dia akan bunuh daripada keturunanku, iaitu engkau wahai Ali. Sayyidina Ali terperanjat. Dia ingatkan Abu Jahal, ingatkan orang lain, rupanya pembunuh untuk diri dia. Dia dah dapat berita ni awal sebelum Nabi SAW wafat. Lalu dia pun dalam keadaan berjaga diri. Memang dia tahu macam mana pun dia akan mati. Lalu dia pun menambahkan lagi amal soleh dan bakti pada agama. Artinya dia tahu dia akan mati bukan mati aksiden. Bukan mati di hospital. Mati akibat pembunuh. Lalu dia pun tetap hidup. Siapa bunuh dia? Rupanya seorang tabi'i yang bernama Abdul Rahman. Yang boleh kita panggil Ustaz Abdul Rahman. Bukan maksud saya nama tulan Ustaz kita kawasan ni, dia ni sama panggil tak. Maksud saya namakan Ustaz Abdul Rahman ni kerana dia guru Quran. Dia menjadi imam dan pakar rojok hukum. Tapi apa punca? Dia jadi pembunuh. Nabi tak terang lanjut. Kenapa
orang ni bunuh Ali, bunuh engkau. Lalu kesimpulannya kerana dia minat hukum tapi terlalu minat Quran sampai dia jadi jumud terhadap ketetapan Al-Quran. Sayyidina Ali telah berdamai dengan Sayyidina Muawiyah. Dalam perintah Al-Quran, orang yang ingin bunuh orang Islam, orang yang rampas kekuasaan adalah diperangi habis-habisan, maksud umum. Dalam pertelikan politik Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, Muawiyah ni dia nampak macam terlalu berpolitik, tetapi dia tetap sahabat Nabi. Dia banyak macam, jom kita lawan, jom kita perang. Sayyidina Ali memang terlibat dalam perang, tapi bukan dia mula dulu. Sayyidina Muawiyah yang mula dulu. Tapi tuan-tuan, kita kena cermat bab ni. Sayyidina Muawiyah adalah sahabat Nabi dan bukan langsung kafir. Tapi dia panggil pendekatan dia atas kerajaan dia. Dia kata kena lawan Ali. Ali ni pemberontak. Ali ni dah gagal jadi pemerintah. Kita kena ambil apa cara pun. Kena ambil pemerintahnya. Cara kasar sekalipun untuk menyelamatkan umat. Jadi di pihak Sayyidina Ali kata, janganlah sampai begitu sebut pada kami. Akhirnya bertembung. Ringkasnya berdamai. Bila berdamai, orang yang rigid pada Quran dan Sunnah kata, sahabat Nabi pun dah tak ikut surah Quran. Mari berjuang hingga titisan terakhir. Ni apa cerita berdamai ni? Mesti nak bagi harta ni. Mesti nak kongsi kuasa. Kena ada seorang je yang memerintah. Yang akhirnya akan martabatkan hukum-hukum Allah. Dia terlalu vokal, jadi ekstrim. Dah tak peduli dah. Yang berbincang tu sahabat Nabi. Mereka adalah benda yang tak selesai. Nanti baru nak selesaikan. Dan maka orang ramai pun yang bersifat pelampau pergi jumpa Ustaz Abdul Rahman. Kita dah tak boleh harap pada Ali, tak boleh harap pada Muawiyah. Mereka ni bukan Nabi, mereka sahabat orang biasa. Cuba tengok mereka dah berpakat. Jangan-jangan mereka ni dah bahagi duit, berkongsi kuasa pada jalan yang salah. Maka Ustaz Abdul Rahman ni pun dia naik satu semangat, dia pergi bunuh malam tu. Maka sebab itulah dia menjadi antara orang yang segera dahsyat azab di akhirat kelak. Kerana dia telah menggunakan agama salah faham pada Quran, tidak menghormati keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, demikianlah azab boleh menimpa bukan nanti di dunia. Akan dihukum seorang itu dalam bentuk azab di negeri akhirat kelak. Maka menurut ayat 59, kata Surah Ahli Tafsir, ayat 59 adalah penamat bagi kisah kemurkaan Allah bagi golongan derhaka kepadanya. Pada ayat ke-60 telah masuk kepada bahagian yang baharu, iaitu tentang pengembaraan Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihi salam. Firman Allah Ta'ala, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Tentang ayat 60. Kalau tuan-tuan balik tengok Quran, dia mula dengan huruf waw juga. Selalu saya sebut, kalau huruf waw ni waw sambung, dia panggil waw ataf. Ni dia panggil seni bahasa Arab juga yang bermanfaat untuk ilmu Al-Quran. Tapi saya ulang balik, taklah segala-galanya bergantung dengan bahasa Arab juga. Waw di sini juga dalam pandangan ahli lugah, ahli bahasa, waw juga menunjukkan cerita baru. Tetapi lazimnya waw adalah waw kesinambungan. Katalah golongan yang mempertahankan, sebenarnya ayat 60 ni kaitan lagi ayat 59. Kerana waw tu waw ataf. Jadi macam mana kita nak sokong pandangan yang lebih rajih, yakni pandangan lebih tepat yang menyatakan ayat 60 cerita baharu. Disebabkan wa if, dan ingatlah takala kisah baru. Ada if pula memang menunjukkan perihal yang baru, ucapan yang baru, cerita yang baru. Dan ingatkanlah peristiwa tatkala Nabi Musa berkata kepada temannya. Lagi saya ulang, kalau tuan-tuan rasa cenderung nak ikut pandangan ahli tafsir yang menyebut ayat ni ada kaitan dengan 59, tak ada had, tak jatuh akidah.
Kerana dia bukan isu akidah. Timbul pertanyaan, kenapa sedikit je ulama' yang kata masih lagi kaitan ayat 59? Disebabkan Nabi Musa telah meninggalkan kaumnya yang baru selamat daripada kemurkaan Allah. Mereka ni ikut Nabi Musa tinggal Fir'aun yang ditimpa kemurkaan Allah, tenggelam dalam Laut Merah. Sebab itu dipanggil ayat 60 ni masih ada kaitan secara tak langsung. Tetapi majoriti kata tak, cerita yang baru dah. Kerana tak lazim setiap ayat berkesinambungan. Ayat 60, dan ingatlah peristiwa tak kala Nabi Musa. Kalau sebutannya betul Musa. Disebabkan tuan-tuan boleh tengok Quran, mim, waw, sin, dia panggil alif saghirah. Bukan ya tu. Kalau ya Musi, Musa, wadduha, sebenarnya dia panggil yang macam lekuk belakang tu macam ya, tapi kerana dia tak ada titik, dia panggil alif maqsurah. Bunyinya akan alif. Kita tak baca wadduhi begitu. Alif ataupun alif maqsurah. Ini tak apa tuan-tuan, kita nak sebut Nabi Musa. Macam saya pernah jelaskan Nabi Muhammad, Nabi Adam. Tapi kalau kita baca ayat ni kena dengan tajwidnya, waw di sini boleh rujuk para imam kita adalah ma asli. Musa kena panjang 2 harakat. Nabi Musa AS berkata kepada temannya, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan 2 laut itu, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Nabi Musa cakap pada siapa ni? Bukan Nabi Muhammad, tapi bercakap dengan yang pertama. Ahli tafsir kata kerana Quran tak terang. Berdasarkan riwayat Israiliyat daripada ahli kitab yang beriman, Nabi tak sebut siapa. Mereka kata itulah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni tolong Nabi Musa, tolong pentadbiran, ahli mesyuarat. Dia orang biasa, tapi akhirnya kerana dia taat perintah Allah, dia tolong banyak, dia pun jadi Nabi selepas itu. Tetapi bukan Rasul. Lepas itu kita tengok list 25 Rasul, tak ada nama Yusha' bin Nun. Boleh tuan-tuan, kita kata sebenarnya nama lain ni. Ataupun kita tak tahu pun tak apa nama tu. Yang penting memang Nabi Musa ada kawan paling rapat. Boleh tuan-tuan? Boleh. Lainlah kalau Nabi pesan, nanti percayalah pada Yusha' bin Nun. Maka memang tak ada khilaf lah. Kerana Nabi sendiri yang explain. Sahabat itu nama Yusha' bin Nun. Yang kedua, ada yang mentafsirkan. Bukan Quran sendiri dah terang. Nabi Musa partnernya Harun. Harun lah, bukan orang lain. Dalam kisah Israiliyat yang menjadi sokongan, Yusha' bin Nun pernah bersembang dengan Nabi Harun. Bila mana Nabi Musa tinggalkan kaumnya yang baru selamat itu, menjadi tradisi bila nak tinggal, kena tinggal dengan kepimpinan. Tak boleh tinggal kosong. Bermakna, ada orang yang ditinggalkan. Kalau yang ikut tu Nabi Harun, siapa pula nak kena tinggal? Yusha' bukan Rasul. Faham tuan-tuan? Maknanya, yang ikut pergi jalan tu bukan Nabi Harun. Kerana Nabi Harun akan ditinggalkan. Dan berlaku dari riwayat Israiliyat, Yusha' pernah bersembang dengan Nabi Harun, Harun pernah bersembang dengan Yusha'. Maknanya ada 3 peribadi, 3 tokoh. Dan patut ada seorang yang mengganti Nabi Harun, menggantikan Nabi Musa, sebagaimana pengalaman Nabi Musa pergi bermunajat di Bukit Tursina. Dia juga pernah tinggalkan Nabi Harun memimpin. Kalau bab munajat pun tinggal, apatah lagi nak travel, yang mana Nabi Musa kata dia nak cari Nabi Khidir ni bertahun-tahun pun aku sanggup. Takkan dia tak tinggal sesuatu, tak tinggal kepimpinan. Nascaya yang akan ikutnya itu bukan seorang Rasul, iaitu Yusha' bin Nun. Ada juga pandangan yang menyebut yang ikutinya ini adalah seorang anak muda, khadam, entah namanya. Dalam bab ni tuan-tuan, saya sering sebut, dalam kaedah pentafsiran Quran, kita adalah dahulukan dalil yang sahih. Dahulukan statement Quran, hadis tu sokongan. Terutama bab ayat hukum. Tetapi dalam bab penceritaan,
ulama mengharuskan kita ambil rujukan meskipun rujukan yang lemah, dhaif, dan juga boleh ambil daripada Israiliyat. Tetapi janganlah melampau sampai kita kata sememangnya itu sahaja. Tiba-tiba saya sebut, tuan-tuan tahu tak yang ikut Nabi Musa ni Yusha' bin Nun, bukan orang lain. Itu tafsiran yang sempit, tak meraihkan kaedah disiplin. Awal-awal dulu tuan-tuan ingat tak tentang pemerintah yang zalim yang memerangi Ashabul Kahfi? Pandangan Israiliyat, nama pemerintah itu adalah Daqyanus. Kita kena juga sebut sebenarnya nama lain pun ada, tetapi itu sekadar pandangan daripada orang Yahudi yang telah pun beriman. Bila mana Ashabul Kahfi bangkit pada tidur dalam gua itu, muncul raja baru pula, disebut dari riwayat yang dhaif. Siapa nama raja baru yang dah jadi orang masjid, dah beriman macam kita? Ikut daripada riwayat orang Greek, namanya Theodosius. Profesor Hamka, dia minat dengan kalimah ni. Dia masuk dalam tafsir Azhar, dia sebut, tetapi dia memahami disiplin, dia kata ini sekadar pandangan Israel. Tanda dia minat, dia rajin ulang. Dia Daqyanus, dia rajin ulang, Theodosius ni dia rajin ulang. Tetapi dia tak lupa untuk menukilkan ini sekadar pendapat. Jadi sebab itu penting untuk diri saya tuan-tuan, kita bicara tafsir ni, kita kena disiplinnya macam tu. Kata orang akan anggap, oh ni Nabi kata ni, rupanya sahih tak? Tetapi dalam bab penceritaan, memang boleh ambil pada sumber yang saya nyatakan. Dalam bab hukum, tak digalakkan ambil sumber yang tidak pasti. Baik, kenapa Nabi Musa nak berjalan jauh cari Nabi Khidir? Bahkan tuan-tuan, dalam tafsir Mu'tabar, mereka juga tak mendahulukan sebut Nabi Musa nak jumpa Nabi Khidir. Mereka menyebut seorang yang diperintahkan Allah untuk dijumpai Nabi Musa. Kenapa dia begitu? Kerana mereka tingkat dengan disiplin. Nabi tak sebut betul-betul. Ada, Nabi sebut tapi dhaif. Nabi Musa ini telah berjumpa dengan Nabi Khidir, tapi cerita tu macam sikit sangat. Nabi banyak cerita Allah Ta'ala takdirkan seorang yang lebih takwa, yang lebih berilmu. Nabi Musa kena jumpa dengan dia selama selamat pada Fir'aun. Maka sebab itulah dalam tafsir-tafsir utama tidaklah banyak kerap menyebut Nabi Khidir alaihissalam. Tetapi tuan-tuan, benda ni tak apa. Dia bukan isu akidah. Yang isu akidah ialah kita kata sebenarnya Nabi Musa ni tak pergi mana pun. Dia mimpi aja. Itu dah menyalahi Al-Quran. Baik, Nabi Musa diperintahkan Allah untuk pergi cari seorang lelaki yang lebih berilmu. Tetapi dia ni tak pangkat Rasul. Nabi je. Walaupun Nabi, dia istimewa di sisi Allah. Demikian tuan-tuan, perempuan, saya diamanahkan untuk sampai sedikit ilmu di sini. Barangkali tuan-tuan perempuan lebih tahu pada saya. Lebih banyak mengaji, menuntut ilmu. Cuma tuan-tuan tak duduk di depan ni je. Macam itulah keadaan diri kita ni. Dari saya ni, tuan-tuan mungkin malam tadi tu, malam nisfu Syakban, tak tidur. Saya tidur juga dulu. Tak tidur, munajat, istighfar, walaupun tuan-tuan tak buat dosa. Saya ibadat sikit-sikit, macam tu je. Baik, itulah dalam tujuannya ialah saling mendoakan. Saling dipanggil melengkap antara satu sama lain. Dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa, dalam riwayat yang lain menyebut Nabi Musa selama selamat pada Fir'aun, dia berucap, sesungguhnya kalian hendaklah ikut aku. Aku adalah utusan Allah. Betul. Bangun seorang Bani Israel. Wahai Nabi Musa, apakah tidak ada orang lain yang lebih mulia pada engkau, maksudnya? Yang lebih utama pada engkau? Kerana kamu perintahkan untuk ikut kamu cara mutlak. Nabi Musa masa ni, dia timbul sedikit rasa aku ni memang patut dipuji kerana aku kalahkan Fir'aun. Tapi kita kena faham, bukan maksud dia jadi macam burung merak tu, angkat sayap, rasa megah orang lain hina, tak. Dia rasa aku ada kelebihan yang besar. Rupanya Allah Ta'ala nak didik Nabi Musa. Rasa tu cepat-cepat cover anugerah daripada Allah. Kenapa sampai dekat tu? Kalau Nabi Musa pun terjebak, apatah lagi kita. Baik tu hendaklah sentiasa kita minta ampun, jaga diri.
Kan sebab nak bawa mesej manusia dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Nabi Rasul sangat mulia, tinggi martabat. Tetapi mereka hasil anugerah daripada Allah. Kalau Rasul dan Nabi pun ada terkhilaf yang diampun, dididik Allah. Apatah lagi para ulama. Apatah lagi para penguasa raja. Yang hendaklah memahami walaupun Allah Ta'ala bagi pinjaman terhadap pangkat tuan-tuan dan saya, kesenangan hidup, kita tak bebas pada kekurangan dan dosa. Nabi-Nabi walaupun terkhilaf, tak ada dosa. Maka selain pada Nabi dan Rasul, walaupun menginap di istana-istana, menguasai pentadbiran, ada ilmu, bertaraf mufti, ulama, pakar bidang agama dan sebagainya, ahli ibadat, hendaklah kita tawaduk kepada Allah. Hendaklah kita cepat-cepat minta ampun kepada Allah agar diri kita diredai dalam keadaan yang sewajarnya. Kalau tak, Tuhan cukup marah. Nabi Musa dia bercakap macam tu dalam keadaan, aku memang patut. Kerana aku berjuang dah lama. Maka Allah Ta'ala tegur, Musa, kamu kena pergi cari seorang. Dia ni tak terkenal pun. Tak memerintah pun. Tak lawan Fir'aun pun. Tetapi amalannya kental. Dia ada ilmu khas. Yang kita akan bincang tentang istilah ilmu laduni. Baik, dia pun diperintah Allah untuk pergi cari. Tapi Allah Ta'ala tak tentukan duduk di mana. Dia ni umur berapa, nama apa, tak tentu. Pergi cari. Kamu akan jumpa dia ni di tempat Majma'al Bahrain. Pertemuan dua laut. Ada pula semata-mata guna bahasa Arab. Dia kata cuba tengok. Quran sebut ayat 60 negara Bahrain. Terutama orang Bahrain lah. Dia nak puja negara dia. Dia kempen. Welcome to Bahrain. Visit Bahrain. 2023-24. Dia guna ayat ni. Modal pelancongan dia. Itu salah guna kaedah bahasa Arab lagi sekali. Orang Arab macam tu kadang. Contohlah Al-Quranul Karim dalam surah Baqarah. Ihbitu Misra, pergilah Mesir. Fa inna lakum ma sa'altum. Kamu akan dapat apa yang kamu cari selama ni. Ayat ni tuan-tuan disalah guna. Masa awal saya sampai Mesir dulu, turun depot nampak ayat ni penuh. Tepi bilik air pun pekat ayat ni. Dia seronok, dia kata Quran ra'i ke Mesir. Datanglah Mesir, kamu akan dapat apa kamu minta, apa kamu cari. Nak cari jodoh pun Mesir. Nak cari makanan murah pun Mesir. Ini salah guna ayat. InsyaAllah ta'ala kita sambung sedikit lagi selepas adzan isya. Sudah mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk mencari seorang lelaki, yang ini seorang lelaki yang soleh bertaraf Nabi untuk dijumpai. Maka tindakan awal Nabi Musa ialah bercakap dengan taman rapatnya, marilah bersama-sama aku untuk menemuinya. Manusia ayat 60, Nabi Musa kata aku akan cari dia sampai tempat yang ditentukan Allah, iaitu tempat Majma'al Bahrain, tempat pertemuan dua laut. Apakah betul di Bahrain? Kemungkinan juga boleh berlaku sebab Bahrain pun memang dia ada dua daratan. Tak saya tengok dalam peta. Saya tak pernah sampai ke Bahrain. Kalau naik flight dulu pun transit di kota Dubai. Bahrain ni memang ada dua daratan. Tapi tuan-tuan ada pernah sampai, dia dua daratan. Satu macam pulau, satu lagi bersambung dengan Saudi itulah. Jadi bila dua, macam ibarat Langkawi, Pulau Pangkor, Semenanjung. Jadi antara dua laut. Dari segi geografi begitu. Ada lagi tempat lain pertemuan dua laut seperti Teluk Aqabah, sempadan Mesir dengan Saudi. Ada lagi di lautan Mediterranean dekat dengan Turki, di wilayah tu pun ada seakan dua laut. Ada lagi di selatan Yaman, pertemuan dua laut. Ada lagi orang Eropah, jangan-jangan orang Melayu pun nak sebut juga. Selat Melaka, Indon dengan Semenanjung pun termasuk juga Ustaz. Kita pun kena menang juga. Dalam bab ini menjadi khilaf di mana lokasi. Kita tak boleh memuktamadkan. Memuktamad tanda taksub, tanda berpegang pada batil kerana Quran dan hadis tak terangkan. Tetapi berdasarkan analisis alim ulama, mereka lebih cenderung menyatakan Mesir dengan Saudi tu. Kerana di situ tu tak jauh pada Mesir.
Takkanlah Allah Ta'ala nak bebankan Nabi Musa sampai kena datang Selat Melaka. Nak pergi ke Yaman, kesian dia, dah penat lawan Fir'aun. Walaupun begitu, itu dipanggil dari segi logik. Tempat tak muktamad. Macam kita pernah bincang dululah, di mana gua Ashabul Kahfi itu pun tak muktamad. Yang penting adalah pengajarannya. Tentang ucapan Nabi Musa yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan boleh rojok dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari. Semasa beliau berucap pada kaumnya, seorang bertanya, adakah siapa di muka bumi yang lebih ilmunya pada Tuhan? Nabi Musa jawab, tak ada. Lalu ditegur oleh Allah, kerana bab ilmu ini hakikatnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dia pun nak pergi. Nabi Musa ajak pembantunya. Kenapa dia tak pergi seorang? Allah Ta'ala sebenarnya tak perintahkan kamu kena bawa seorang. Jadi partnership. Bawa kenderaan kerajaan pergi. Tak, Tuhan bagi watikah buatlah. Tetapi dia bagi sunnah. Sunnah jangan jalan seorang. Jangan hidup seorang diri. Sunnah kita kena ada teman, kena ada kawan. Bermasyarakat. Utama dalam buat kerja-kerja baik. Tak boleh buat seorang-seorang. Lama tuan-tuan, kita tolong masjid cara berjamaah, semayang berjamaah. Kita hidup dalam masyarakat ni adalah sunnah. Lalu dia pun ajak seorang ikut dia. Dia kata, kalau kita sampai tempat tertentu yang ada dua laut, pertemuan dua laut, tak jumpa orang tua tu, kita akan jalan lagi. Kerana ini adalah perintah Allah. Lalu berdasarkan kalimah huqubah. Terjemahan di sini, tafsir Pina Rahman, aku jamna pun akan cari dia kerana perintah Allah berjalan bertahun-tahun. Rupa-rupanya, mengikut pandangan Imam Mujahid. Dia ni anak murid kepada Imam Ibn Abbas. Apakah maksud huqubah? Huqubah ni adalah menjangkau 8 tahun pun dia akan pergi. Macam istilah sehasta. Lebih kurang kita kata 200 meter 100 meter sehasta ukuran. Tapi satu hasta tapi merujuk kepada nilai ukuran tertentu 1 km. Merujuk pada 1000 meter. Huqubah merujuk kepada lebih kurang 8 tahun pun dia akan berjalan. Aku tak kisah. Kerana ini perintah Allah. Kalau aku tak jumpa juga, aku gagal taat perintah Allah. Akhirnya tuan-tuan. Dan bermula ayat 60 ini adalah ayat yang cukup mempengaruhi golongan kesufian. Kalau mereka mengaji tafsir ni ayat ni, Haji Mincang. Ayat syariat akidah tu kurang peduli, yakni bagi golongan tasawuf yang berlebihan. Nanti saya akan sebut pada kuliah akan datang kenapa jadi begitu. Sehingga kan mereka sehingga ke hari ini mencari-cari Nabi Khidir. Kita akan bincang kuliah minggu depan, ada dua pandangan ulama. Kata dia dah mati, satu kata hidup. Golongan sufi kata dia ada, jangan-jangan dia semayang jadi makmum di masjid kompleks Pertanian Serdang ni. Dia akan singgah. Kenapa dia akan singgah waktu tempat? Saya akan sebut pada kuliah minggu hadapan. Dan akhirnya tuan-tuan, ada orang teruja bab Nabi Khidir meninggalkan pengajaran Al-Quran. Ini bukan sekadar berlaku hari ini, bahkan zaman silam. Ada seorang daripada Iraq datang berbulan nak pergi ke Madinah. Terdapat kisah ini dalam riwayat yang sahih. Ini cerita tentang perihal sahabat dan tabi'in, tetapi dinamakan juga sebagai hadis. Kadang kita tengok Sahih Bukhari pun, dia ni cerita orang lain selain Nabi. Istilah hadis ada dua bahagian, satu tentang Nabi dan perihal kehidupan sahabat Nabi. Itu juga nama hadis. Namun dalam ilmu pengistilahan hadis, kadang dia akan ganti word. Ini khabar. Supaya dapat bezalah hadis-hadis, khabar. Umumnya memang hadis. Sebab itu di buku tempat yang sama. Dalam hadis yang sahih, khabar yang sahih, ada seorang lelaki ni, travel lama, datang Madinah tercungak-cungak. Masa ni terkenal pada pendengaran dia, pengetahuan dia, yang hebat ilmu di Madinah adalah anak Sayyidina Umar. Ada yang lain hidup, tapi dia duduk dengar, aku nak kena dengar ceramah Ibnu Umar. Datang tercungak-cungak, tak pergi check in kat hotel lu, cari lu. Datang menghadap, tergesa-gesa, langgar habis orang lain. Tuan ke Ibnu Umar ni yang kami dengar ni. Dia dah ni, ada tanda-tanda fizikal ni betul anak Umar ni, Ibnu Umar.
Tuan, saya nak tanya sikit soalan. Penat-penat tak habis ni. Tuan, apa hukum darah nyamuk kena pada baju? Saya nak dengar ilmu pada tuan ni, nak buat balik Iraq. Terperanjat Sayyidina Abdullah bin Umar. Cara dia datang, cara nak tanya pun tanya bab darah nyamuk. Sayyidina Umar kata, unzuru ilaihi. Kawan-kawan semua penduduk Madinah, kerana ketika itu Sayyidina Abdullah bin Umar sedang menyampai ilmu. Datang menghadap tu tanya soalan. Tuan-tuan sekalian tengok pada lelaki ni, dia datang tercengak-cengak. Yas'aluni an damil ba'ud. Dia datang jauh ni. Dia pun cerita datang mana. Oh, datang pada Iraq. Dia ni tuan-tuan sekalian, dia datang tanya pada saya tentang darah nyamuk. Saya tak boleh jawab soalan ni. Kerana sekarang ni tuan datang, anda datang pada Iraq kan. Patutnya tuan datang jangan tanya bab darah nyamuk. Walaupun penting, walaupun hukum fiqh. Patut tuan datang tercungak-cungak penat ni, tuan kena tanya pada saya apa stand kami terhadap masalah darah Sayyidina Husain yang telah ditumpahkan di bumi Iraq. Patut ini dulu. Susah payah tanya bab darah nyamuk. Ulama di sana pun ada. Kamu nak jumpa aku kerana isu ni. Marah Abdullah bin Umar. Menegur. Ada benda yang lebih penting daripada kalangan yang penting. Itu pengajarannya tuan-tuan. Kita mengamati kisah Nabi Khidir. Yang lebih penting adalah untuk diamalkan pengajaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan arti kata yang ini mengamalkan keseluruhan ajaran Islam. Bukan semata-mata nak jadi macam Nabi Khidir. Nak cari orang macam Nabi Khidir ni. Agar kita dapat istimewa di sisi Tuhan. Sebenarnya dapat istimewa, pahala dan redha bila mengamalkan Islam keseluruhannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin.